Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami semua pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan kepujian semester 4 dan ini merupakan subjek kajian ajaran sesat dengan kod USI 42302. Tajuk kami ialah ajaran sesat daripada Tuhan Harun ataupun nama sebenarnya Harun bin Maksa'ab. Dan pensyarah kami Dr. Nur Hashimah binti Yahya. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dan semua rakan-rakan saya akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Jadi nama saya Muhammad Faiz bin Ambi dengan nombor matrik 054552. Jadi saya persilakan sahabat saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Ibn Azmi, nombor matrik 054509. Nama saya Muhammad Nazmi Muhammad Noor, nombor matrik 054633. Manakala Tuan Hamba Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali 054786. Parti pula Muhammad Hadif bin Rasdi 054854. Jadi kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai kajian ajaran sesat ini pada slide seterusnya. Jadi pada masa kini ajaran sesat ini merupakan satu topik yang cukup hangatlah untuk dibincangkan dalam kalangan masyarakat. Dan kita juga turut dikejutkan di mana terdapat pelbagai berita di mana terdapat golongan masyarakat di Malaysia ni yang berani mengaku sebagai Nabi, ada yang berani mengaku sebagai Tuhan. Ni orang tak pakai gawa lah, orang kena panggil. Jadi kebanyakannya yang mengikuti ajaran sesat ni, kebanyakannya sebab kurangnya pemahaman mereka mengenai Islam. Dan firman Allah SWT dan surah Al-Baqarah ayat 217 maksud dan mereka orang kafir itu sentiasa memandang kamu sehingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan sedemikian. Dan siapa di antara kamu yang murtad yakni berpaling tadah daripada agama Islam lalu ia mati lalu ia mati, maknanya bila dia mati sini dalam keadaan murtad, dia ni kafir lah. Ni maksud ayat ni. Jadi kita teruskan pada slide seterusnya. Ajaran sesat ini merupakan ajaran yang jelas bertentangan dengan Islam dan tiada dalil yang mengkhususkan tentang ajaran mereka. Namun pihak-pihak Tuhan-Tuhan yang mengaku Tuhan ni dan pihak-pihak yang mengaku Nabi ni, mereka saja mengkaitkan dengan agama Islam. Kononnya mereka menganggap agama Islam ni ada Nabi baru, gitulah. Padahal dah jelas dah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulillah wa khatamin nabiyyin. Bukankah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang dari orang lelaki kamu. Yang dihighlightkan ayat selepas tu. Tetapi ia adalah Rasul Allah, merupakan utusan Allah dan kesudahan, maknanya khatam, penamat bagi segala nabi-nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in aliman. Dan ingatlah Allah ni maha mengetahui perkara akan tiap-tiap sesuatu. Jadi kita pergi pada slide seterusnya. Jadi berkenaan dengan tajuk perbincangan kita, ajaran sesat Tuhan Harun ataupun Harun bin Maksa'ab. Jadi kita akan pergi kepada topik seterusnya. Jadi saya akan mempersilakan sahabat saya untuk meneruskan perbincangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak slide ke sebelah slide ke belakang ya. Okey. Saya akan menceritakan sedikit sejarah dan asal usul Tuhan Harun dan seterusnya akan disampaikan oleh sahabat saya iaitu Muhammad Muhaimin. Okey, saya cerita sedikitlah biodata Tuhan Harun. Nama beliau ialah Harun bin Maksa'ab atau dikenali dengan Tuhan Harun. Tempat lahir iaitu di Raub, Pahang. Tarikh lahir ialah pada 8 September 1966
Kalau kira-kira umur dia tu dalam lebih kurang 54 tahun lah pada tahun 2021 ni. Tahun tarikh meninggal 17 Ogos 2016. Dan hebatnya Tuan Harun ni dia punya 3 orang isteri. Isteri pertama bernama Zawahir binti Zakaria. Isteri yang kedua bernama Sazlia Dayu binti Mukhtaruddin. Dan yang ketiga Azlinda binti Muhammad Zul. Saya Muhammad Fahmi dulu lah. Sama sedikit. Okey, sekarang kita pergi kepada asal usul Tuan Harun ni. Okey, Tuan Harun ni dia berasal daripada, seperti mana yang kita tahu, dia berasal daripada Raub Pahang. Okey, dan dia memulakan persekolahannya di Sekolah Rendah Kebangsaan Batu Talam pada tahun 1973 hingga 1983. Dan seterusnya beliau telah menyambung pengajian di sekolah agama yang mana dikenali sebagai Sekolah Pondok Lubuk Tapah Pasir Mas, dan terakhir di Sekolah Pondok Moden Yayasan Islam Kelantan Kandis, Bacok, Kelantan, untuk mengambil sijil tinggi agama. Selepas dia tamat belajar, dia bekerja sebagai pengedar minyak hitam Petronas di Raub dan kemudian telah membuka satu restoran makanan iaitu bertema masakan campur di Taiping, Perak. Dan beliau juga telah mengajar di beberapa buah sekolah, antaranya di Sekolah Rendah Islam di Ipoh, Perak, Sekolah Al-Hidayah, Sekolah Seri Iman, Kota Baru, Kelantan, Sekolah Menengah Saniah Pasir Putih, Kelantan. Seterusnya saya akan beralih kepada saudara Nazmi. Okey. Seterusnya saya sambung dah sejarah lagi kan, sejarah asal-usul. Seterusnya beliau bekerja sebagai pengawal keselamatan di Petaling Jaya, Selangor. Seterusnya sebagai pengetua Sekolah Mu'allaf di Kelang. Bukan calang-calang lah Tuan Harun ni. Maksudnya pernah menjadi jawatan pengetua Sekolah Mu'allaf di Kelang. Kemudian beliau membuka Kesultanan projek iaitu syarikat yang bernama Kesultanan Malaysia Sdn Bhd. Oh, hebat-hebat. Setelah itu beliau membuka klinik rawatan Islam Ar-Redha di Duan Sempulik, Raub Pahang. Beliau juga pernah menjadi penasihat syarikat Dina iaitu syarikat Fonik Dina, dan dalam masa yang sama beliau juga penasihat Kelab Taqwa Malaysia serta penasihat Koperasi Taqwa Malaysia. Tambahan pula beliau menjadi komposer lagu. Harun juga dikenalkan 8 orang anak yang terdiri dari 3 lelaki dan 5 perempuan hasil perkahwinan dengan 3 orang isteri yang telah saya sebut pada slide yang terdahulu lah. Okey, next. Okey, baiklah. Seterusnya, selepas beliau menjawat jawatan yang tinggi, dan kita telah tahu beliau banyak memegang jawatan-jawatan yang hebat-hebat. Okey. Untuk yang pertama ialah menubuhkan sistem pengajian sendiri mirip sukatan pelajaran di universiti serta mewujudkan beberapa pertubuhan dengan tujuan mengutip dana adalah antara modus operandi ajaran sesat Tuan Harun dalam usaha menyebarkan ajaran tersebut kepada orang ramai. Seterusnya, ketua ajaran tersebut ialah Harun Mat Saad, 47 tahun pada waktu ketika itu. Kesan menyebarkan sistem pengajian itu dikenali sebagai University Universal Overhead God kepada lebih 300 pengikutnya. Sungguh ramai sekali pengikutnya. Dan yang ketiga ialah Harun membahagikan pengikutnya kepada 3 peringkat pengajian, iaitu intik baru, diperkenalkan kepada pengikut baru, peringkat doktoran iaitu peringkat pertengahan, dan yang paling tinggi ialah Dr. Word of God yang dikatakan setara PhD. Sebagaimana kita tahu universiti beliau juga universiti dia juga mempunyai sistem seperti yang digunakan oleh universiti di Malaysia. Okey, seterusnya kepada Nazmi. Okey, saya menyambung balik lah. Harun ni juga disyaki menubuhkan beberapa pertubuhan digunakan bertujuan mengumpul dana kewangan. Seterusnya, antara pertubuhan yang berjaya dikesan itu adalah Pertubuhan Kebajikan Ad-Din Malaysia dan Pertubuhan Mu'allaf Malaysia
masing-masing yang berpangkalan di Keluang dan Skudai Johor. Dua tempat di Johor lah, Keluang dan Skudai. Antara ritual mereka setiap hari ialah bermain muzik atau jamming lagu berentak rock menjelang masuk maghrib dan menyanyi lagu yang lainnya memuja ketua kumpulan dikenali sebagai Tuan Harun. Dia ni yang tadi lah yang komposer lagu ni dari sini. Di sinilah jamming lagu ni. Setiap kali waktu maghrib dia akan jamming lagu. Hebatnya Tuan Harun and the gang ni. Seterusnya apabila azan berkumandang, pengikut ajaran sesat Tuan Harun itu semakin rancak mengalunkan muzik keras sambil terlompat-lompat menyanyi serta menari. Seterusnya ni. Okey. Untuk rekod pada 24 April lalu, Harun didakwa di Mahkamah Syariah Kuantan atas 11 pertuduhan termasuk menyebarkan ajaran sesat dan menghina agama Islam dengan mengaku sebagai Tuhan. Dan kesalahan yang lain juga adalah menipu orang ramai. Itu adalah modus operandi ajaran Tuan Harun. Kemudian Tuan Harun ini telah dihadapkan pula ke Mahkamah Seksyen Kota Baru atas 2 tuduhan menerima deposit secara haram sebanyak 40 juta daripada beberapa buah syarikat dan daripada orang ramai, iaitu seperti penggubahan wang haram. Sungguh bijak sekali Tuan Harun ini. Tetapi akhirnya sebab ada Datuk Pai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Muhammad Hadif. Saya nak sambung sedikit. Saya nak sambung. Tuan Harun ni akhirnya meninggal dunia lah pada tarikh yang saya telah sebutkan pada slide yang pertama tadi. Dia telah meninggal dunia dan dikatakan dalam artikel dia meninggal dunia disebabkan angin ahmar, iaitu stroke lah. Stroke. Itu saja daripada saya dan Muhaimin. Wallahualam. Okey, seterusnya saya Muhammad Hadif, pembentang seterusnya. Seterusnya ialah ciri-ciri ajaran sesat Tuan Harun ini. Okey, kita boleh tengok di slide seterusnya. Okey, di sini saya sebenarnya banyak ciri-ciri. Jadi saya cuma ambil 4 sajalah. Ciri-ciri paling penting lah. Okey, ciri-ciri pertama ialah ajaran ini mesti dirahsiakan. Setiap ahli hendaklah merahsiakan ajaran ini dan tidak dibenarkan menyebarkan sama sekali kepada khalayak ramai. Melainkan orang tersebut dibawa oleh pengikutnya berjumpa Tuan Harun. Okey, seperti biasalah dia nama ajaran sesat agak. Mesti ajaran dia dirahsiakan dulu. Kenapa? Takut pihak-pihak berwajib tahu agak. Kena tangkap tu. Okey. Yang kedua ialah membentuk kasih sayang. Ataupun kita boleh royak juga sebagai dia memanipulasi perasaan orang lah. Okey, Harun menggunakan akal rasional dengan memainkan minda dan perasaan pengikutnya. Harun cuba memupuk kasih sayang di dalam jiwa setiap ahli keluarganya sendiri yang menjadikan isteri dan anak-anak juga terlibat dalam ajaran ini. Keluarga dengan isteri dia pun turut terlibat dalam ajaran ni. Yang pandangnya dia memanipulasi minda seorang. Lebih-lebih lagi seorang itu dalam kesempitan. Pandailah dia, lagipun dia tu orang kaya. Okey, yang ketiga, menjemakan Tuhan dalam diri. Ni memang sesat lah. Harun ni mengaku bahawa dirinya ini Tuhan. Perkara ini dibuktikan di dalam beberapa buah dokumen bercetak yang telah dibukukan. Antaranya ialah Tuhan Harun 2013, Bedah Siasat, Spiritual Tuhan dan lain-lain lagi. And then ada satu artikel saya baca, dia kata Tuhan ini menumpah dalam badan Harun ni. Perkara ini amatlah menyesatkan lah, sebab kalau kita fikir dengan logik akal sendiri lah, okeylah Tuhan ni menumpah badan manusia kan. Kalau Tuhan menumpah badan manusia, nampak sangatlah Tuhan ni lemah. Jadi perkara ini amatlah menyesatkan. Okey, pelbagai dakwaan pelik pula, di mana tulisan hanya mengambil 2 contoh dakwaan sebagai bukti. Dakwaan ini terdapat dalam sebuah dokumen bertajuk Fakta Sifik, yang mana Harun mendakwa Sungai Pelik
tempat pertemuan Tuhan dan manusia. Dakwaannya lagi, jika Mekah tempat turun wahyu, maka Sungai Pelik tempat turun Tuhan. Amat-amat lah pelik sekali. Main pelik ah. Adakah patut Sungai Pelik ni tempat turunnya Tuhan? Nampak sangat. Ajaran ni sangat-sangat menyesatkan. Dan saya ada baca satu artikel lagi yang ada dakwaan yang mengatakan bahawa Tuan Harun ni dia belajar sendiri dengan Tuhan dan dia naik ke langit pada umur 33 tahun. Nampak tak sesat. Lepas tu dia naik ke langit tu, dia nampak sendiri zat Tuhan. Dan dia tengok sendiri Lauh Mahfuz. Itulah sedikit kesesatan, ciri-ciri ajaran Tuhan Harun ini. Okey, saya nak bagi sikit nasihat lah. Kita ni kena ngaji lah. Ngaji molek lah. Sebab takut ngaji akidah penting kali. Sebab kalau akidah kita jatuh, memang semua jatuh. Sebab ni lah. Tak tahannya ramai je pengikut Tuan Harun ni. Mungkin dia kurang mengaji ataupun mengaji tapi kurang berguru. Gitulah. Saya boleh pergi ke pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk tajuk seterusnya adalah berkenaan fatwa dan warta pengharaman ajaran Tuhan Harun ini. Seperti mana kita tahu, kalau kita untuk mengetahui sesuatu perkara itu adalah haram ataupun sesat, ia mestilah merujuk kepada jawatan kuasa mufti ataupun perundangan hukum syarak setiap negeri di Malaysia. Jadi, mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang yang bersidang pada 3 Oktober 2013 telah membincangkan ajaran meragukan oleh Harun bin Mat Said bahawasanya mesyuarat bersetuju untuk memutuskan hukum berpegang dengan ajaran Harun bin Mat Said adalah haram. Dan sebab-sebab yang dikemukakan oleh Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang ni adalah menyatakan ajaran Harun ini menggunakan hakikat Tuhan untuk menunjukkan apa yang dia percayai mengenai status dirinya berpangkat Tuhan. Namun kepercayaan itu bertentangan dengan majoriti umat Islam di negeri Pahang dan Malaysia iaitu Sunni. Jadi Perundingan Hukum Syarak telah bersepakat menyatakan ini haram. Dan setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan ini mestilah berdasarkan bukti-bukti yang jelas kenapa sebab-sebab pengharamannya. Jadi melalui buku yang ditulis olehnya iaitu buku Teks Mahagraduan terbitan Pusat Latihan Masa Hadapan PLMH, Harun bin Mat Said menukilkan bahawa beliau telah mengenal zat Tuhan. Hal ini amat bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia yang mengatakan manusia adalah mustahil mengenal zat Tuhan. Dan selain itu bukti lain juga, Harun bin Mat Said ini juga mengakui dia adalah berpangkat Tuhan. Pengakuan ini telah diterbitkan dalam bukunya yang sewenang yang menyeleweng pada keseluruhannya kerana tiada seorang ulama pun yang membicarakan mengenai zat Tuhan melainkan Harun bin Mat Said saja yang berbuat demikian. Jadi ini adalah antara bukti yang dikeluarkan oleh Fatwa Negeri Pahang. Jadi berbalik pada saya semula, kita berjumpa lagi. Dalam kesimpulan boleh next. Cara kesimpulannya, ajaran sesat telah membawa pelbagai kesan yang buruk kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang tidak mempunyai pegangan akidah yang kukuh ataupun tidak mempunyai agama yang kuatlah sebagai benteng untuk berlindung daripada ajaran sesat ni. Dan untuk mengatasi masalah ini, semua masyarakat perlulah berganding bahu dan membantu antara satu sama lain. Maknanya pihak kerajaan kena buat lagu ni, mak ayah kena buat lagu ni, lepas tu cikgu kena buat lagu ni, lepas tu ustaz-ustazah kena buat lagu ni. Maknanya semua pihak kena mainkan peranan untuk menolak ajaran sesat ni. Dan badan-badan kerajaan juga hendaklah mengambil satu langkah yang berani dan tegas untuk menterap ajaran sesat ini. Guru dan ibu bapa perlu mendapatkan pengetahuan mengenai Islam yang sebenar sejak daripada kecil, supaya budak-budak ni budak-budak ni kita kena melentur buluh biar dia gabung ni lah. Biar budak-budak ni tak terpesong daripada landasan Islam yang sebenar. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan mengakhiri slide ini dengan serangkap pantun, 2 rangkap pantun ataupun 3 rangkap pantun aku. Gunung pantai tinggi merawang nampak dari padang temu.
berat hati hendak ku tinggalkan. Ada jodoh kita bertemu. Wah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.